Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Amir? Ya, cikgu. Alhamdulillah. Okay, hari ni untuk kali ni Amir ada, yang lain pula tak ada. Tapi tak apa. Cikgu dah rekod video pembelajaran kita pada hari ni. So nanti boleh refer balik dekat YouTube untuk refer balik pada siapa yang tak ada hari ni. Dan Amir pun boleh dengar balik apa yang kita dah belajar pada hari ni. Okay, Amir. Pada minggu lepas actually yang minggu first kita sains hari tu cikgu tak pergi banyak dengan Hafiz, hanya just go through balik kemahiran proses sains yang kita telah belajar pada darjah 4, darjah 3. Okey, kalau boleh untuk Amir, cikgu nak sedikit boleh mungkin Amir sebutkan kemahiran proses sains yang kita dah pelajari, Amir? Definisi secara operasi. Alright, wow, cikgu tinggi tu untuk orang-orang yang dah ke depan tu dah dapat. Okay, bagus, that's it. Okay, lagi? Mentafsir data. Wow, lagi? Memerhati. Okay, good, memerhati, bagus. Lagi? Membuat inference. Bagus, membuat inference. Meramal. Meramal, lagi? Mengawal pemboleh ubah. Bagus, mengawal pemboleh ubah, lagi? Mengeksperimen. Bagus, mengeksperimen, lagi? Tu je. Tak ingat dah. Tak apa. Alhamdulillah awak dah ingat banyak tu, dan awak ingat yang agak tinggi tau, yang proses sains yang agak tinggi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, antara banyak-banyak kemahiran proses sains tu, yang mana Amir paling tak faham, paling macam tak berapa clear lagi, macam banyak persoalan lagi. Yang mana satu? Dia inference. Okey, inference, lagi? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah, lagi? Definisi secara operasi, tu je. Okey, yang tu yang Amir masih macam blur-blur, macam tak pasti lagi lah. Okey, mungkin sebab dari segi term ataupun perkataan yang digunakan tu mungkin selalu macam tak faham kan. Okey. Okey, inference. Okey, apa yang Amir faham tentang inference? Inference ni dia macam buat benda, kita macam menyatakan situasi yang logik. Okey, tu dah hampir tepat. Okey, yang sebenarnya paling tepat adalah inference ni, kalau senang dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa harian kita memberikan sebab je. Sebab. Kita memberi sebab ataupun kita memberi alasan. Sama juga kalau macam ayah awak marah-marah awak ke, awak buat hal ke apa kan. Ayah awak tanya, kenapa buat macam ni kan? Kenapa? Bila ada perkataan kenapa? Kita memberi sebab, betul tak? Betul. So kita akan memberi alasan, kita memberi jawapan. So di sini dia tak adalah ayah awak tanya, apa inference awak buat ni? Tak adalah ayah awak tanya. Hebat kan, guna bahasa sains. Mereka ayah awak cikgu sains, profesor sains kan. So dia gunalah ayat tu kan. Okay, so sebenarnya perkataan dia inference tu memberi sebab. Senang faham konsep dia adalah memberi sebab. Maksudnya setiap apa yang berlaku, setiap fenomena yang berlaku, ada inference kita boleh buat. Ada sebab yang kita boleh buat. Sebagai contoh, Amir buat eksperimen dengan contoh paling simple lah. Amir buat eksperimen main Beyblade lah, yang Amir selalu main kan, yang kita ambil dalam kehidupan seharian. Amir main Beyblade, kata let's say Amir main Beyblade dengan siapa biasa pernah Amir main? Seorang-seorang. Seorang. Kalau dengan kawan pernah siapa kat sekolah kita? Udin Pernah main Udin, main Fat pernah, Dawish pernah. Kan, pernah main dengan Mefat, pernah main dengan Dawish, dengan Udin apa semua kan. So, waktu awak main tu, adakah semua gasing berhenti dengan pada masa yang sama? Tak. Tak kan. So, adakah bila berlaku sedemikian, maksudnya Dawish berhenti dulu ke Amir berhenti dulu, adakah timbul persoalan dekat fikiran Amir? Kenapa jadi macam tu? Ada tak? Tak ada. Amir tak ada rasa nak tertanya-tanya, kenapa awak berhenti dulu? Kenapa Udin punya laju lagi? Itulah, saya pun pelik. Tapi saya rasa mungkin dia punya kesan tarikan tu. Tak. Maksudnya Amir terfikirlah benda tu.
Betul terfikir? Terfikir. So that means bila terfikir, kita nak cari jawapan, kita nak cari alasan, kita nak cari sebab kenapa ia berlaku. So sebenarnya Amir sebenarnya telah membuat satu proses sains jugalah tu. Kita telah masuk dalam proses merancang eksperimen. Maksudnya kita menyatakan masalah. Tapi tak apa, aku akan terangkan sebentar lagi. Maksudnya Amir mencari inference kenapa yang berlaku tu. Apa yang berlaku tadi tu, apa sebab dia. So sebenarnya Amir telah memberi pertanyaan pada diri Amir sendiri tentang inference. So faham kat situ inference Faham? Okay, seterusnya Amir cakap tadi Amir tak faham tentang apa pemboleh ubah, betul tak? Pemboleh ubah ni pun saya macam tak berapa faham sangat. Okay, macam ni. Pemboleh ubah ada berapa yang Amir tahu? Pemboleh ubah bergerak balas. Okay, good. Bagus. Pemboleh ubah dimalarkan. Okay, bagus. Pemboleh ubah manipulasi. Alright, pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas ni biasanya adalah perkara yang berubah. Dia ada dua tau. Perkara berubah dengan perkara yang diubah. Kena faham konsep perkara berubah. Perkara berubah tu macam yang berubah sendiri kan? Tak, berubah sendiri adalah satu lagi mungkin berubah disebabkan oleh eksperimen yang Amir buat. Sebagai contoh, gasing yang Beyblade tadi, kita ambil contoh yang senang ni dalam kehidupan seharian awak. Beyblade Amir paling besar, Beyblade Darwish tengah-tengah, Beyblade Udin yang paling kecil. Okey, bila semua main, lepas tu main, kita tengok siapa berhenti tu. Let's say lah kata tiba-tiba yang Udin dulu berhenti. So, Udin dulu berhenti. So, kita tengok kat situ, dari segi saiz dia kecil, yang Amir lain, yang Darwish lain. Okey, bila kita berhenti, maksudnya kita catat apa Amir untuk tengok masa siapa paling cepat berhenti? Tu? Kita catat apa? Kita catat masa siapa yang paling cepat berhenti. Betul, masa. Maksudnya benda tu kita nak tengok kita nak tengok masa dia berhenti tu. Okey, adakah dia bergerak sendiri? Tidak kan? Tidak. So dia adalah sebabkan kita gerakkan dia tu. So bila kita bercakap tentang masa yang berhenti, itu yang adalah yang kita catat, itu yang kita tengok berubah-ubah. Maksudnya yang Darwish lain, Amir punya lain, Udin punya lain, itulah kita panggil yang bergerak balas Amir. Satu lagi nak faham, pemboleh ubah bergerak balas ni juga rujuk kepada keputusan eksperimen. Maksudnya apa yang kita catat, apa yang kita nak lihat di akhir eksperimen. Sebagai contoh. Macam kita nak tengok siapa yang menang. Macam tu. Maksudnya kita nak tengok pengaruh di pengaruh kemudian kita cerita. Okay, sebagai contoh, ada satu eksperimen dekat untuk tahun 6, eksperimen belon udara tau. Tapi eksperimen ni melibatkan 3 belon udara berlainan saiz. Jadi masa belon berada di udara, tempoh masa belon berada di udara berbeza. Jadi pemboleh ubah bergerak balas kat sini adalah tempoh apa Amir? Tempoh belon udara berada di udara. Yes, pandai. Sebab kita nak tengok tempoh masa tu. Apa yang kita nak catat dalam eksperimen, apa yang kita nak perhatikan ataupun apa keputusan eksperimen yang kita nak ambil dalam semasa kita melakukan eksperimen tu, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Faham? Okey. Satu lagi, pemboleh ubah bergerak balas, dia tidak akan jadi sendiri-sendiri dia. Tak boleh. Dia berkait dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang ni beza dia. Tadi cikgu cakap kalau pemboleh ubah bergerak balas itu adalah perkara yang berubah. Maksudnya perkara yang berubah daripada masa kosong tadi kepada masa berapa lama di udara. Faham? Yang manipulasi ni bukan berubah. Kita panggil perkara yang diubah. Yang diubah apa? Yang kalau dari segi belon tadi, belon A diubahnya saiz lebih besar. Belon B, belon saiznya kita diubah dia jadi saiz lebih sederhana. Dan yang belon ke C kita saiz dia kita ubah dia jadi lebih kecil. So yang diubahnya adalah saiz belon tersebut. So kalau soalan tanya apakah pemboleh ubah manipulasi dalam eksperimen di atas?
Saiz balon. Itu je sebenarnya penyataan dia. Jawapan dia. Amir kena faham situ. Maksudnya, satu lagi, pemboleh ubah dimanipulasi ni yang kita nak uji. Kita nak uji perkara yang kita nak uji. Faktor yang kita nak uji. Macam Beyblade tadi. Apa yang membuatkan yang kita nak tengok kita nak tengok masa tu dipengaruhi oleh apa? Sekarang kita dalam eksperimen tu antara Amir, Darwish dengan Udin, apa berbeza antara Amir bertiga? Saiz Beyblade. Yes, saiz Beyblade. So dalam eksperimen ni ataupun dalam aktiviti ini, saiz Beyblade adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yes, pandai, exactly. So, pemboleh ubah bergerak balas dia apa yang kita nak tengok? Keputusan. Keputusan dia apa kita nak tengok antara tiga-tiga tu? Apa yang mempengaruhi No. Keputusan apa yang kita yes, betul. Maksudnya apa yang kita nak tengok di hujung eksperimen nanti antara tiga-tiga ni. Kita nak tengok apa dia sebenarnya? Kita tengok siapa yang paling lambat berhenti. Paling lambat. So bila kita bercakap tentang siapa yang paling lambat ini, dalam bahasa sains kita ataupun dalam perkataan yang lebih pendek kita boleh cakap masa apa? Masa Beyblade yang paling besar bergerak. Ataupun tak payah, kita cakap secara umum. Masa Beyblade berubah. Berputar. Berputar. Nak berubah jadi apa? Jadi raksasa macam cerita kartun tu. Ayo, ni kuat sangat pengaruh ni. Alright, so faham kat situ pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas Okay, so sekarang make clear sikit. Clear. Okay, bagus. So seterusnya pemboleh ubah yang paling senang lah ni. Pemboleh ubah dimalarkan. Okay, dimalarkan maksudnya kat sini Amir adalah perkara yang ditetapkan. Maksudnya dia takkan untuk tiga-tiga dia tak berubah untuk mana-mana. Maksudnya Beyblade tu pun macam contoh, kita ambil contoh Beyblade tadi. Okay, untuk Beyblade Amir pun benda yang sama, untuk Beyblade Darwish pun benda yang sama, untuk Beyblade Udin pun benda yang sama. Mungkin kita guna permukaan yang sama. Mungkin kita guna apa lagi yang boleh kita cakap sama? Pelancar yang sama. Pelancar yang sama, bagus. So kita juga boleh guna pemain yang sama. Tak boleh pemain yang sama sebab kita nak tahu pemain yang lain-lain. Maksudnya Darwish punya, awak punya dengan Udin punya. So kita tengok apa lagi yang sama. Yang boleh jenis Beyblade yang sama. Maksudnya awak beli yang jenis sama tetapi saiz berbeza. Itu je berbeza. So bila jenis yang sama itu adalah tetap. Kejap Cikgu juga dia buat Google Classroom memang ada Google Classroom pun, sebab tu cikgu suruh awak kalau boleh masuk Google Classroom guna ID awak. Tapi tak apalah untuk hari ni awak join Google Meet guna ID ayah awak kan. Dah tahu dah, saya ni main masuk macam biasa je. Tapi tak apalah as long awak dapat ikuti pembelajaran kita. Sebab tak biasa Google Classroom tu cikgu masukkan kerja rumah ataupun guna situ untuk masukkan kerja rumah awak. Buat kat situ cikgu boleh terus grade kan. Okey, tapi tak apa. Buat kat situ tu kena type kat situ lah. Boleh type kat situ ataupun dia akan terus masuk ke dekat Google Drive. Nanti Amir edit kat Google Drive, dia terus masuk dekat cikgu. Cikgu terus dapat mesej, oh Amir dah siap, Amir dah hantar. So nanti cikgu boleh check terus. Macam tu. Best je, nanti saya cuba tanya ayah. Alright, nanti ada masalah mesej je cikgu. InsyaAllah cikgu akan tolong. Okay, tak apa, kita balik pada pelajaran kita. Okay, definisi secara operasi. Ni macam ini pening sikit. Yang ni macam Amir nak terangkan sesuatu perkara ataupun sesuatu benda dengan konsep yang secara umum. Contohnya macam dia biasanya melibatkan pemboleh ubah yang kita tak boleh ukur. Yang kita hanya boleh cakap dengan kata-kata sahaja. Sebagai contoh, warna, bau, apa lagi, bentuk. Yang tu kita boleh ukur ke semua tu? Ada alat ukur dia ke? Tak ada. Tak ada. So, kita nak terangkan, sebagai contoh, kita nak terangkan tentang
nyatakan definisikan secara operasi kebolehan balon berada di udara. Tapi itu kita boleh kita boleh ukur masa. Okay, kita ambil contoh lain yang lagi clear. Definisikan secara operasi tentang stamina. Stamina. Okey, stamina ni maksudnya kita buat eksperimen. Okey, bagi contoh dalam eksperimen stamina ni, kita bagi kita apa dia dah untuk dalam masa 10 ataupun 15 saat tengok Amir boleh melompat beberapa kali. 10 saat cepat sangat. Kita ambil 1 minit. Dalam masa 1 minit. Dalam masa 1 minit kita tengok siapa yang lompat paling banyak. Okey. So sebagai contoh Amir dapat lompat buat 20 lompatan. Darwish boleh buat 15 lompatan. Udin boleh buat 10 lompatan. Okey, dari segi situ stamina siapa paling kuat? Amir, betul tak? Betul? So tapi kat situ lompatan tu kita hanya boleh bilang tapi kita tak boleh ukur. Tak boleh ukur, tak ada alat untuk ukur dia. Jadi bila soalan tu tanya, definisikan secara operasi stamina. Awak cakap je, stamina ialah kebolehan melompat paling banyak dalam masa 1 minit. 1 minit. Tu sebenarnya. Faham? Oh, dia definisi ni dia nak menerangkan benda yang umum. Betul. Secara umum. Tapi jangan pula luar daripada konteks eksperimen tu. Tiba-tiba pasal eksperimen, dalam eksperimen tu sebut lain. Bila awak cerita dalam definisi operasi dah luar daripada eksperimen tersebut. Tu memang tak boleh buat apa-apa lah. Betul, tak boleh buat apa-apa. Kejap cikgu bagi link lain untuk Nafis. Nafis nak masuk tu kejap Maksudnya semua kerja rumah yang cikgu bagi ada kat situ lah. Oi. Lepas ni tak payahlah saya susah-susah suruh mak cek kan ada kerja sekolah ke tak kan? Betul. Kejap Okey, kejap. Lepas tu, okey, dah faham definisi secara operasi? So dia konsep, dia cerita untuk biasanya memang dia akan fokus kepada pemboleh ubah yang kita tak boleh nak ukur lah, yang kita tak boleh nak terangkan melalui bentuk ukuran dalam bentuk penilaian nombor. Tapi tak apa, itu yang kita terangkan. Maksudnya Amir dah, yang penting Amir kena faham yang tu je. So, kejap sementara tu tunggu Nafis masuk. Kejap nak masuk topik baru ni. Sebab yang ni pun Nafis dah terangkan itu. Okey, apa lagi? Meramal senang je, faham? Senang. Dia macam berjangka apa yang akan berlaku lah. Betul, berdasarkan apa yang telah awak alami sebelum ni. Betul tak? Betul. Okey. So, apa lagi? Mengelas senang sangat. Kita dah tahun 4. Senang. Tahun senang. Confident. Okey, tapi yang tu kita dah belajarkan yang lepas. Okey, apa lagi? Membuat hipotesis, faham kan? Faham? Okey. Apa lagi Membuat hipotesis. Okey, membuat hipotesis yang penting awak kena tahu dulu, awak kena dapatkan dulu pemboleh ubah bergerak balas dia dan juga pemboleh ubah dimanipulasikan dia baru boleh kait. So, semakin pemboleh ubah dimanipulasi, semakin pemboleh ubah bergerak balas. So, itu senang. Mana Nafis ni? Tak masuk. Cikgu terus masuk Cikgu Iqbal nak tanya. Apa dia, Mai? Macam kan orang celik kita dapat buku teks kan? Macam mana? Kan macam orang celik. Dah masuk. Nafis dah masuk. Alright. Assalamualaikum Nafis. Nafis off microphone. Dia tengah ni lagi kot tapi tak apalah. Macam buku teks celik tu kan cikgu? Untuk yang braille macam mana cikgu? Amir tak ada untuk braille lah. Tak dapat Tahun-tahun lain dapat cikgu?
Tak ada juga. Nanti rasanya tak ada, tahun lain pun tak ada kot. Dia bergantung pada siapa yang minta kot. Nanti cuba tanya. Ada tak untuk murid-murid buku teks Braille? Nanti apa-apa cikgu bagi tahu dalam kelas. Okey, Nanti kalau cikgu tanya cikgu kalau Nurul. lama pun saya tak kisah. Okey, tak apa. Faham. Nak belajar, awak nak buat untuk baca kan? Okey. Setiap hari ada je benda yang menyusul. Tak apa, biasalah ke, meh. Mana Nafis ni tak bersuara? Sekejap. Dia tengah set up lagi kot. Dia pergi, dia left pula. Kenapa dia left? Alah. Dia left pula. Nak tunggu balik? Ha? Tunggu balik? Tunggu. Tak apalah, kita teruskan lah, meh. Tapi itulah, sayang pula, rugi pula. Okey, dia dah masuk balik. Hello, Assalamualaikum Nafis. Hello Nafis nampak? Dah. Okey. Nafis nampak skrin? Screen. Okey. Tak apa, kita akan teruskan. Okey, tadi pun cikgu cikgu tak pergi jauh lagi. Okey, tak apa. Amir jangan Amir mesej ke tu? Apa? Amir mesej cikgu ke? Apa? Amir ada tekan mesej ke? Tak ada pun. Kenapa keluar mesej? Patutlah cikgu duk cari gambar cikgu mana. Rupanya cikgu tak off camera. Cikgu pun. Okey, tak apa. Okey, kita akan masuk topik kita yang pada yang sambungan pada minggu lepas, tapi sebenarnya minggu lepas pun kita lebih, yang minggu sebelum ni pun kita lebih kepada ulang kaji. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tentang merancang eksperimen. Tahu merancang eksperimen? Tahu? Okey, bagus. Okey, dalam merancang eksperimen, Nafis nampak PowerPoint ni Nafis? PowerPoint. Kejap dia tengah loading. Dia tengah loading. Tak sangka waktu tengah Google Meet pun boleh main PowerPoint eh. Boleh, dia boleh tayang kat semua orang. Itu zaman sekarang, hebat. Okey, Nafis nampak Nafis? Ajak. Dia tulis merancang eksperimen. Merancang eksperimen. Nampak? Nampak? Ada tabung Bisa uji, ada kelalang kon apa semua kan? Okey, bagus. Alright, okey, hari ni kita akan masuk topik tentang merancang eksperimen. Okey, merancang eksperimen. Okey. Kita tengok merancang eksperimen. Okey, dalam proses merancang eksperimen, untuk pengetahuan Amir dengan Nafi dan murid-murid yang lain, okey, pertama sekali adalah kita perlu buat adalah mengenal pasti pernyataan masalah. Apa benda pernyataan masalah ni? Amir faham apa tentang pernyataan masalah, Amir? Dia macam kita nak menyatakan apa masalah eksperimen ni. Bukan eksperimen, masalahnya apa benda ni? Kenapa ia berlaku? Macam kita cakap tadi. Kenapa dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Kita tertanya. So bila tertanya, itu adalah kita dah ada persoalan kat dalam diri kita. Kita dah ada masalah untuk otak kita fikir. Betul tak? Betul? Okey, kita kena pasti masalah. Sebagai contoh kan, Amir, Nafis dengan dengan Farish main gasing, main Beyblade. Tapi saiz tiga-tiga Beyblade itu berbeza. Dan ambil contoh Beyblade lagi senang untuk ingat Okey, cikgu tak nak pening kepala bagi contoh yang lain-lain kan, bagi contoh yang sama je. Okey, lepas tu main. Okey, tapi awak tak main sekali tau. Maksudnya Amir dah gelanggang Amir, Nafis dah gelanggang Nafis.
Farish dalam gelanggang Farish. Okey, tapi pada masa yang sama Amir, Nafis dengan Farish mulakan Beyblade tu pada masa yang sama. Tetapi masa yang berhenti berbeza. Itu yang kenapa dia berlaku? Yes. Mesti Nafis tertanya, mesti Amir tertanya, kenapa macam tu? Kenapa kamu berhenti lambat? Kenapa saya berhenti dulu? So bila ada persoalan itu, Allah tercabut earphone, tengok semangat aku bergaya dengan tangan kan. Dia ingat macam bagi ceramah kot. Kenapa earphone tu tercabut? Kenapa earphone tercabut? Sebab tangan terkapai tertarik tangan kan. Okay, so bila ada pernyataan tersebut, bila ada persoalan tersebut, itu adalah pernyataan masalah. Okay, dalam pernyataan masalah ni satu je. Awak perlu tentukan apa yang awak nak siasat. Okay, tadi kalau dah ikutkan dari segi aktiviti tadi, sebabkan apa yang berbeza antara awak bertiga adalah saiz Beyblade. Tiba-tiba dalam penyiasatan awak nak buat tentang jenis Beyblade pula. Adakah ia sesuai dengan masalah awak hadapi? Macam sesuai? Apa pula sesuai? Sedangkan yang berbeza antara Beyblade itu adalah saiz. Tetapi awak nak buat uji kaji tentang jenis Beyblade pula. Tidak. Sesuai tak? Tak. Tak sesuai. Maksudnya tidak kena dengan masalah yang tidak kena dengan masalah ataupun aktiviti yang tengah lakukan. Okey, sebab tu dalam kita mengenal pasti masalah, kita kena pastikan, kena pastikan faktor apa yang awak ingin siasat. Okey, kita tengok tambahan nota dia. Okey, kat sini ada tambahan nota. Actually ni nota tahun 6 tau. Tapi tak apa, awak boleh guna. Okey, mengenal pasti masalah. Okey, kita mulakan penyiasatan kita dengan memahami apakah masalah sebenar kita hadapi. Sebab tu dia cakap kita kena memahami masalah sebenar. Kita kena faham apa masalah sebenar. Awak tak boleh selesaikan banyak masalah daripada masa yang sama. Okey, kita kena buat satu-satu daripada masa yang sama. Dalam satu masa, kita tak boleh nak selesaikan masalah bersama. Nanti awak akan jadi stres. So sebab tu dalam sains pun kita kena tentukan masalah satu persatu. Tak boleh selesaikan dalam masa yang sama. Tapi saya dapat kerja rumah. Saya ada banyak kerja rumah dalam satu masa. Tapi saya kena buat satu-satu dalam satu masa. Tak boleh buat banyak-banyak. Pandai pun. Macam itulah juga aplikasi dia. Maksudnya awak boleh aplikasikan apa konsep sains itu dalam pembelajaran, dalam aktiviti awak, sama ada menyiapkan kerja rumah ke apa-apa kerja aktiviti lain. Sebenarnya macam tu. Kita kena selesaikan satu masalah satu persatu. Okay? So, langkah ni juga akan bantu kita untuk tentukan tujuan uji kaji kita ataupun tujuan eksperimen untuk kita buat nanti. Maksudnya tujuan eksperimen nak buat apa? Mengkaji tentang hubungan antara saiz Beyblade ataupun saiz gasing dengan masa gasing berputar. Tengok kaitan dia. Apa kaitan dia? Ada hubungan ke? Itu sebenarnya awak nak kaitkan. Awak nak apa masalah awak tadi. Sebenarnya masalah awak nak selesai. Tanya dia, nak tahu, nak dapatkan jawapan sama ada kaitan atau tidak antara saiz Beyblade ni dengan masa dia berpusing. Faham tak? Faham. Okey, bagus. Awak dah faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, jangan berlakon cakap faham. Cikgu tak suka macam tu. Bukan tak sukalah. Nanti cikgu confuse awak faham ke tak faham. Tapi bila tanya faham. Tapi sebenarnya awak masih tak berapa faham. Cakap je tu terus terang. Kita belajar, tak apa. Okey? Alright, murid. Kita tengok seterusnya. Dalam ni ingat langkah-langkah yang kita sebut tadi ni, yang mula tadi pernyataan masalah ni adalah dalam proses merancang eksperimen. Okey, yang sebahagian daripada kemahiran proses sains itu sendiri. Okey, kita tengok yang seterusnya, membuat hipotesis. Okey, apa yang faham adalah hipotesis adalah pernyataan awal yang dibuat sebelum menjalankan penyiasatan atau eksperimen. Macam eksperimen gasing ni, Beyblade ni, okey, awak boleh buat pernyataan hipotesis dia. Semakin besar saiz gasing, semakin lama pergerakan. Semakin lama gasing berputar. Semakin lama gasing berputar. Tetapi pernyataan ini tidak semestinya betul. Ingat kelas, hipotesis yang ditentukan
belum tentu betul, belum tentu salah. So, kita nak tentukan dia betul atau salah melalui eksperimen tadilah. Kita dapat buktikan dia tu yang mana satu betul atau salah dengan eksperimen. Okey, satu lagi, hipotesis ni berfungsi sebagai panduan dan asas kepada eksperimen. Maksudnya, dia macam memberi satu jalan ataupun satu arah untuk awak eksperimen awak tu sebenarnya nak buat apa. Faham? Kita bukan orang kata bila tak ada hipotesis, okey tiba-tiba kumpulan Nafis buat pasal saiz. Kumpulan Amir buat pasal jenis. Kumpulan kumpulan Farish berkaitan dengan pemukaan main gasing. So, adakah eksperimen itu jelas kelas? Tak. Tidak. Tak, sebab semua orang ada tujuan lain-lain. Semua orang ada fungsi benda yang lain untuk dikaji ataupun disiasat. So tidak sesuai. Sebab tu dalam melakukan eksperimen kita kena sekata ataupun kita dalam satu kelas kena sepakat untuk hasilkan ataupun untuk menyatakan satu hipotesis yang satu je macam untuk kita gunakan sebagai satu kelas untuk sebagai panduan. So tak boleh berbanyak hipotesis, guna satu sahaja. Sebab kita nak selesaikan satu masalah. Kita tak boleh selesaikan banyak masalah. So satu hipotesis sahaja, tak boleh buat banyak. Faham kelas? Faham. Okay, bagus. Okay, hipotesis dibentuk berdasarkan penyataan masalah tadilah. So apa cakap tadi masalah tadi kenapa, apakah faktor ataupun kenapa gasing berputar lebih lama. So awak dari segi situ akan hasilkan satu eksperimen dengan mengaitkan saiz gasing tersebut. Okey, macam cikgu terangkan kat sini, hipotesis tidak semestinya betul. Okey, macam mana kita nak tahu dia betul atau tidak? Okey, penentuan sama ada hipotesis boleh diterima atau tidak bergantung kepada hasil eksperimen. Okey, lepas awak buat eksperimen kejap lagi nanti awak tengok apa yang awak tulis dalam hipotesis tu tidak seperti apa yang awak hasilkan. Maksudnya awak cakap kat tadi dalam eksperimen sebagai contoh dalam hipotesis mula tadi awak cakap contoh semakin besar saiz gasing semakin lama dia berputar, betul tak? Betul? Tapi tiba-tiba dalam masa eksperimen awak buat tadi, bila tengok masa, bila awak catat masa semua, dah kumpulkan data masa semua, awak tengok Beyblade ataupun saiz Beyblade yang mempunyai saiz yang lebih kecil lagi lama berputar daripada Beyblade yang lebih besar. So, adakah hipotesis tadi boleh diterima kelas? Tidak. Tidak boleh diterima. Awak jangan nak menipu, awak tak boleh menipu tau. Tak boleh, ni kena ubah. No. Satu lagi sikap saintifik yang perlu ada pada seorang ahli sains ataupun pada seorang yang belajar sains ataupun yang melakukan perkara berkaitan sains adalah sikap jujur. Sikap yang perlu awak terima dan perlu awak laporkan dengan yang sebenar. Awak tak boleh ubah keputusan untuk sesuaikan dengan hipotesis. Tidak. Itu bukan sikap ataupun cara saintifik yang sebenar. Cara saintifik sebenar adalah kalau hipotesis tadi tidak boleh diterima, cakap je. Hipotesis tidak boleh diterima. Baru awak cakap yang sebenar. Semakin hipotesis tu awak kena cakap tidak boleh terima. Awak kena cakap yang sebenarnya semakin kecil saiz Beyblade, semakin lama dia berputar. Awak kena cakap yang sebenar. Betulkan balik yang hipotesis awal tadi. Kita tak boleh nak membohong lah kan. Memang tak boleh membohong. Kena laporkan perkara yang sebenar. Kena laporkan apa yang awak dapat daripada eksperimen. Tapi kalau kata hipotesis yang mula-mula dengan apa yang awak dapat di hujung eksperimen selari ataupun sama, awak boleh tulis kat situ hipotesis diterima. Awak tak tulis balik je hipotesis awak dah tulis tadi awal-awal. Hipotesis awal-awal cakap je lah semakin besar saiz gasing semakin lama dia berputar kepada semakin lama dia berputar. Okey, ini sebagai contoh je kelas saya cikgu nak bagi awak faham. Nanti kita dah sekolah baru kita boleh buat eksperimen ni. Adakah saiz yang besar ataupun yang kecil yang paling lama. So nanti kita main Beyblade buka sekolah ni ya. Yeay. Kita cuba ujian. Tapi tak apa, untuk sementara ni kita akan belajar secara teori dulu bagi awak faham. Alright, kita tengok seterusnya. Tapi teori ni dia percaya sangat ke?
No. Maksud teori kat sini konsep lah. Kita belajar bagi faham konsep. Teori ni dalam lagi lah. Salah juga cikgu guna teori. Teori tu dalam lagi. Okay. Apa dia about dia boleh percaya tak boleh percaya bergantung pada teori apa, Amir. Tapi kebaikan apa yang kita belajar ni basic lagi, Amir. Belum lagi kita pergi peringkat level tinggi-tinggi, which is banyak lagi teori yang awak kena faham, yang awak kena belajar ataupun yang awak kena ni, dan banyak lagi jauh lagi perjalanan hidup kita. Dah saya PT3 pun saya tengok dah. Kan terlalu banyak teori yang perlu diuji, yang perlu yang kita faham. Tapi tak apa, untuk level awak fahamkan level ni je. Nanti awak mungkin faham, mungkin orang lain takut pening kepala. Nanti pening kepala pitam pula. So tak nak. Okey, seterusnya dalam proses merancang eksperimen, satu lagi perkara paling utama yang perlu awak fikir, yang perlu awak pastikan adalah menentukan pemboleh ubah. Menentukan pemboleh ubah. Ada berapa pemboleh ubah tu, Nafis? Cuba tengok. 3, pandai. Okay, so pemboleh ubah ada 3. Macam cikgu kita dah buat revision hari tu. Tadi pun cikgu dah buat revision dengan Amir lagi. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya perkara yang kita ubah-ubah. Okay, ikut set eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas, hasil eksperimen ataupun bacaan eksperimen kita dapat tu yang kita lihat apa yang berubah. Okey, yang ketiga pemboleh ubah dimalarkan. Awak kena faham pemboleh ubah dimalarkan ni semua 3 set ataupun semua 3 eksperimen tadi yang kita jalankan, semua ciri dia sama, tak ada yang berbeza antara ciri tersebut. Sebagai contoh untuk aktiviti Beyblade kita ni, okay, Nafis dengar Dengar? Okay, untuk aktiviti Beyblade kita ni, apa yang kita boleh samakan antara tiga orang punya Beyblade ni semasa dia nak buat eksperimen Beyblade? Kita mungkin boleh guna jenis Beyblade yang sama. Kita tak boleh guna jenis Beyblade lain-lain. Tu dia dah mempengaruhi keputusan eksperimen. Lepas satu lagi, kita guna juga apa dia benda yang alat tarik dia tu kan? Yang alat tarik dia tu pun kita guna alat tarik yang sama. Sebab cikgu takut nanti kita guna alat tarik berbeza-beza, dia dapat juga mempengaruhi kalau orang main tipu ke? Main tipu ke apa. So kita akan guna yang alat dia yang sama, alat pemula dia yang sama. Lepas tu juga kita juga tentukan permukaan tempat main Beyblade tu sama. Tak boleh seorang main atas jalan tar, seorang main atas rumput, seorang main atas simen. So itu dah mempengaruhi keputusan eksperimen awak. So itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, bila bercakap tentang pemboleh ubah bergerak balas, kita nak tengok apa di hujung eksperimen. Bukan di hujung lah, semasa eksperimen tu berlaku, kita nak catat apa? Kita nak tengok apa antara Amir, antara Nafis, antara Farish. Boleh bergerak balas. Boleh bergerak balas. Kita nak tengok apa? Kita nak tengok masa siapa yang paling lama. Inilah pemboleh bergerak balas dia. Maksudnya apa yang kita nak perhatikan ataupun apa kita nak nampak, apa yang kita nak tengok dalam eksperimen kita. Okey, apabila kita pergi pula tentang pemboleh ubah dimanipulasi, yang kita ubah-ubah, yang kita beza-bezakan antara awak, antara Amir, antara Nafis dengan antara Farish. Apa yang beza-beza antara Nafis, Farish dengan Amir tadi, Nafis? Size. Pandai. So, size bergasing ataupun size Beyblade lah adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Awak kena faham situ. Kalau soalan tu tanya dalam eksperimen di atas, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah dimanipulasi di atas ialah size Beyblade. Yang kita lihat berbeza-beza. Itu yang kita nak tengok. Kalau dia sebut je masa, itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Alright. Okay, kita tengok seterusnya. Membuat hipotesis dah cikgu dah terangkan tadi ya? Dah. Berapa kali ada hipotesis ni? Okay, tak apa. Slide cikgu salah. Hipotesis bukan. Ada duplication slide tu. Okey, yang seterusnya menyenaraikan alatan dan bahan. Alah, ini senang. Ini senanglah faham, tapi awak kena jangan keliru tau. Okey, dalam eksperimen ataupun dalam sains, alatan dan bahan adalah perkara berbeza. Okey, cikgu ada buat penerangan kat sini. Alatan ialah objek atau benda atau alat yang kita guna dalam eksperimen.
alatan ni objek yang boleh digunakan semula. Maksudnya dah habis eksperimen ni kita boleh guna untuk eksperimen lain dan perlu dibasuh serta disimpan bukan disimpang. Eja pun salah. Nanti cikgu baiki balik sekejap lagi. Disimpan dengan baik selepas eksperimen. Sebagai contoh gunting, silinder penyukat, jam randik, termometer, penimbang. Adakah barang-barang ni lepas kita dah habis eksperimen kita buang kelas? Tak. Tak kan? Nak buang boleh tapi memang dah ada duit lah. Kan. So benda ni kita boleh guna semula. Bila kita boleh guna semula, pastikan kita membasuh peralatan dengan betul dan menyimpannya dengan betul. Ini awak akan belajar dalam kemahiran manipulatif. Tu kemahiran manipulatif tu ada 5 je yang maksudnya lebih kepada pengendalian eksperimen je sebenarnya. Okey, itu adalah alatan. Faham tentang alatan? Objek ataupun benda yang kita guna untuk buat eksperimen. Kalau tak ada alatan untuk dapur, kita guna untuk kacau gulai, kacau sop, kita guna senduk, kita guna periuk ke, kita guna alat tu yang which is kita boleh basuh dan simpan. Okey, sekarang kita tengok pula bahan. Bahan ialah objek atau benda yang digunakan sebagai elemen utama dalam eksperimen. Macam mana cikgu nak terangkan di sini? Elemen ni maksudnya bahan lah, unsur utama dalam eksperimen awak tu. Benda Maksudnya yang digunakan untuk menghasilkan eksperimen. Yang digunakan untuk menghasilkan eksperimen. Macam tadi gasing sebagai bahan. Tapi sebenarnya gasing boleh jadi alat sebab kita boleh guna semula. Mungkin situ tak ada bahan sangat lah kot sebab yang tidak melibatkan bahan kimia. Okey, tak apa. Kita tengok yang eksperimen lain sebagai contoh eksperimen kita buat balon udara. Ingat tak yang eksperimen payung terjun? Ingat. Yang kita campak daripada tingkat 2 sekolah tu kan? Kita tengok kita tengok siapa yang paling lama terbang kan? Okey, dalam eksperimen tu kita boleh lihat kat situ apa bahan yang kita boleh bahan yang kita guna. Kertas, kita puskat. Kalau ada yang melibatkan cecair, kita ada daun. Kita ada minyak, air. Itu daun pun kita sebagai bahan. Even kalau macam tikus, macam dulu cikgu pernah buat eksperimen bukan eksperimen, cikgu buat penyiasatan dekat waktu kelas dekat maktab dulu, cikgu bedah tikus. Oh, dulu cikgu pergi maktab berkeruan Ya. Okey, bila cikgu bedah tikus itu adalah bahan ke alatan kelas? Bahan. Mana boleh kena balik. Tahu pun. So faham kat situ So tikus adalah bahan. Okey, so bahan kita uji. Tapi cikgu bedah pakai forceps atau cikgu bedah pakai pisau. Pisau itu adalah alatan yang cikgu guna balik. Okey, so kena faham kat situ alatan dah faham. Alatan dengan bahan. Okey, faham kelas? Faham. Alright, alhamdulillah faham. Okey, cikgu rasa untuk hari ini itu sahaja ya dalam merancang eksperimen 3 elemen tu tadi. Kita ulang balik yang 3 elemen utama dalam merancang eksperimen iaitu kenal pasti pemboleh ubah. Mengenal pasti. Yang mula-mula sekali dalam merancang eksperimen kita kenal pasti penyataan masalah. Okey, yang kedua barulah kita buat hipotesis. Lepas ada hipotesis baru kita tentukan pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah bergerak bala, manipulasi dan juga dimalarkan. Okey, barulah kita tentukan senarai alatan dan bahan yang kita nak guna dalam eksperimen. Okey, tak apa. Nanti untuk the next class kita akan masuk topik tentang menjalankan eksperimen. Ataupun cikgu akan sentuh tentang menjalankan eksperimen dan kumpulkan data. Macam mana proses itu berlaku. Okey, bila menjalankan eksperimen kita akan lebih fokus kepada langkah-langkah yang kita nak buat ataupun apa yang perlu kita buat dalam eksperimen kita lakukan tadi. Okey, tak apa. Kalau awak nak buat nota, Nafis nak buat nota, Amir pun nak buat nota. Nafis boleh dengar balik video ni dekat YouTube. Nanti cikgu akan bagi YouTube punya link. Ataupun cikgu upload je link YouTube ni dekat Google Classroom. Awak klik je dalam tu, tengok balik video kita belajar pada hari ni. Faham? Faham. Alright, cikgu. Okey, kejap Tapi bersedia, ada satu pesanan akan sampai. Okey. Okey, kita stop record dulu. Okay, by the way, terima kasih kepada anak-anak, pada Nafis dengan Amir yang sudi berada pada kelas cikgu pada hari ini.
Tak apa, untuk Nafi, untuk Farish dengan Sivani, cikgu bagi link video je lah untuk dia. So nanti dia boleh tengok balik. Alright, thank you class. Sekejap cikgu stop recording dulu. Nafis, kalau kau nak tahu apa pesanan dia, kau baik kau tunggu.